Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Alhamdulillah, hari ini kita sampai kepada siri yang ke-78 dan selalunya dan sepatutnya lah kita sentiasa merakamkan setinggi-tinggi pujian itu hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin, yang memang layak untuk kita puji, ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur atas segala nikmat Allah. Dan semoga selawat juga salam terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat yang mengikutinya hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sedar tak sedar, hari ini hari Isnin datang lagi, ya. Begitulah setiap minggu silih berganti. Dan kalau kita lihat dah 2 minggu pun anak-anak kita yang di tingkatan 5 dan 6 telah pun memulai persekolahan mereka, dan ibu bapa kembali sibuk, ya, dalam urusan seharian, menghantar anak-anak ke sekolah, dan yang bekerja sibuk di awal pagi lagi keluar untuk mencari rezeki. Begitulah juga insya-Allah dalam minggu hadapan kesemua murid-murid sekolah telah mula menjalani meneruskan pembelajaran mereka, ya, dan sudah pasti kita ibu bapa bertambah-tambahlah lagi sibuk dengan urusan menghantar anak-anak ke sekolah dan sebagainya. Begitulah kehidupan, tidak pernah terhentinya sehinggalah terhentinya berlakunya kiamat kecil bagi seseorang, iaitu kematian datang, ya, menjemput kita. Selagi kita masih bernafas, begitulah kita tidak pernah apa kata orang tu, terhenti dengan aturan kehidupan kita dari pagi seawal mula subuh sehinggalah ke malam. Jadi apabila kita kaji semula sepanjang hari tersebut, di manakah letaknya hati kita ini? Adakah hati kita ini cenderung kepada dunia semata-mata sehingga tidak memikirkan tentang akhirat, ataupun kita terlalu tidak balance, ya. Sebenarnya sesungguhnya sekalipun Allah menjadikan jin dan manusia itu semata-mata untuk beribadat kepada Allah, namun Allah tidak melupakan kita untuk kita mencari nikmat-nikmat Allah di atas muka bumi yang luas ini, ya. Jadi hendaknya kita bukan balance, tetapi pastinya kita melebihi urusan kita untuk bekalan akhirat itu berbanding dengan apa yang kita perlukan, sekadar kecukupan untuk kita hidup di dunia yang sementara ini, berbanding dengan persediaan yang lebih besar sepatutnya kita peruntukkan masa kita untuk hari akhirat, dunia yang jauh lebih kekal abadi. Itulah alam yang kekal abadi yang sepatutnya kita memberikan tumpuan 100%, ya. Dari segi jiwa kita dan jasmani kita, hendaklah kita fokuskan dengan betul. Kita channelkan dengan baik, dan kemudian insya-Allah apabila kita memilih agama, menjaga agama dengan baik, dengan sendirinya dunia itu mengikutinya dengan sempurna, ya. Kerana kalau kita lihat kebanyakan kita lebih memilih dunia, ya, dan kita rela mengkorbankan akhirat kita yang kekal abadi itu, ya. Kenapalah kita ni mencari dunia tu, kalau katakan sekuat-kuat tenaga, habis-habisan, padahal kita tak akan menikmatinya lagi setelah kematian, ya. Kenapa masih banyak orang yang begitu gigih mencari jalan-jalan kebahagiaan dunia? Seakan-akannya tak ada penat, tak ada lelahnya. Walaupun badan kita ni rasa penat, kita gagahkan juga hanya mata-mata untuk mencari kenikmatan dan kesenangan dunia. Itu tidak salah sekiranya kita masih memperuntukkan masa kita demi akhirat kita yang kita katakan tadi, itulah yang kekal abadi, ya. Tetapi apabila sampai saja kepada perkara-perkara keagamaan, kita cepat merasa kita dah penat lah, badan kita dah letih, fikiran kita pun dah jadi tumpul lah, dah tak boleh nak fikir lagi, ya. Keinginan kita pun mulalah menurun, lemah apabila ianya berhubungan dengan masalah akhirat.
Ya, itu kita kena tanya kepada keimanan kita, dan itu juga menjadi indikator betapa lemahnya iman, menurunnya iman pada masa tersebut. Dan seharusnya kita apa kata orang tu, cas balik bateri iman kita, kerana kita sedar bahawa iman kita ini sudah semestinya ada turun naiknya, ya. Jadi kenapa kita masih juga memburu dunia ini sampai kita tidak menyesal langsung sekiranya berlalunya pahala-pahala yang sepatutnya kita mampu raih. Sementara kita juga tidak merasakan penyesalan dalam kita melihat orang lain, apabila kita lihat ya ketekunan orang lain di depan rumah kita. Kalau kita nampak apabila 15 minit sebelum waktu azan contohnya, apa ni, para-para lelaki yang telah memulakan perjalanan mereka ke masjid melintasi depan rumah kita, sedangkan kita masih di taman, di halaman, membelik-belik pokok bunga dan sebagainya. Sepatutnya kita juga sedar, merasa cemburu kerana mereka telah gigih berusaha untuk mendirikan solat di awal waktu. Mereka telah melepaskan dunia mereka, mempersiapkan diri mereka untuk menghadap Allah, tetapi kita masih leka dengan urusan-urusan dunia kita. Jadi seharusnya kita mesti ada rasa cemburu yang terpuji, iaitu kita juga seharusnya mengambil kesempatan tersebut memperbaiki diri kita dan berlumba-lumba di dalam mengerjakan kebaikan. Tidak ada kebaikan yang lebih utama melainkan amal soleh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebagaimana Muhammad bin Thuquh rahimahullah, ini adalah seorang ulama sunnah, ya. Beliau mengatakan ada dua hal yang apabila dirasakan oleh seseorang, maka itu sudah cukup menjadi azab yang sesungguhnya bagi dirinya. Syekh mengatakan yang pertama ialah apabila seseorang mendapatkan tambahan rezeki di dunia, lalu dia bergembira sejadi-jadinya, ya, bergembira sungguh dia. Dan sedangkan Allah tidak menyaksikan orang itu bergembira seperti itu kerana bertambahnya sesuatu dalam agamanya. Ya, maksudnya macam ni, ya. Jika seseorang itu kata Syekh mendapat nikmat ketambahan, bertambahnya rezeki dari segi duniawi, dia bergembira sungguh, ya, dia suka sungguh, kan. Tetapi tidaklah Allah melihat perkara itu terjadi kepadanya sekiranya bertambah sesuatu pada agamanya. Maknanya kalau pada suatu malam itu ada sahabat yang mengajak dia menghadiri kuliah-kuliah di masjid, tidaklah dia sebergembira jika dibandingkan dengan dia mendapat nikmat dunia. Ya, begitu juga orang yang kedua, kata Syekh, adalah seseorang yang mendapatkan kekurangan dalam dunia, lalu dia merasa sedih sesedih-sedihnya, sehingga Allah belum pernah melihat kesedihan seperti itu yang dia alami ketika dia berkurangnya dalam agamanya. Ya, begitulah kita, ya. Dijauhkan Allah. Semoga kita sentiasa berada dalam hidayah Allah. Jangan sampai sehingga hilangnya nikmat, hilangnya pahala ataupun kekurangannya kita dalam waktu futur kita beragama itu, kita tidak merasakan apa-apa. Kita tidak merasa sedih langsung, ya. Malahan kita berlalu waktu begitu sahaja. Mari kita bertanya pada diri kita, ya, wahai para sahabat seiman di luar sana, manakah yang lebih kita cintai sebenarnya? Kehidupan dunia atau kehidupan di negeri akhirat yang kekal abadi itu, ya? Jika memang kita ini mencintai akhirat, kenapa kita tidak bersedih jika kita masih lagi bodoh dalam masalah-masalah akidah, masalah ibadah dan juga amalan-amalan lainnya, ya? Sepatutnya kita merasa sedih bila kita masih lagi kurang ilmu, dan lakukanlah sesuatu, wahai sahabatku seiman di luar sana, untuk sentiasa menambah ilmu kita, terutamanya ilmu di dalam bab-bab akidah kita. Jangan sampai kita tergelincir, dan salahnya kita tentang akidah membuatkan kita sangat rugi. Rugi yang total di akhirat esok apabila kita
ada kesilapan dari segi akidah kita, ya. Terutama akidah ini kita tahu bahawa ia melibatkan dosa yang paling besar, iaitu dosa syirik. Yang mana Allah telah menjanjikan sekiranya seseorang hamba itu tidak bertaubat sebelum ajal menjemputnya, maka dia akan tetap kekal di neraka, wa'iyyazubillah. Maka saya sangat menyeru kepada kita semua mencari ilmu agar kita begitu jelas tentang akidah yang benar, ya. Jika sememangnya kita memilih akhirat, maka kenapa kita tidak berusaha sekuat tenaga kita ataupun lebih serius lagi untuk mempelajari jalan menuju ke sana, beramal dan berdoa dengan penuh harap dan cemas kepada Allah. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Ya, di dalam kita berdoa, kita mesti ada rasa harap. Kena balance, ya, harap dan cemas terhadap Allah. Kita sangat berharap agar Allah menerima doa-doa kita, memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita, dan kita seharusnya ada rasa takut, iaitu rasa khauf, ya, rasa takut dan cemas sekiranya Allah tidak menerima permohonan kita, dan seterusnya sekiranya Allah tidak memberi petunjuk dan hidayah kepada kita, maka itulah yang sepatutnya kita takut. Takut sangat-sangat sekiranya kita dijauhi daripada rahmat Allah, ya. Jadi janganlah kita mengejar dunia itu bermati-matian, ya, sehingga kita tidak memikirkan sesuatu apa pun yang sepatutnya kita bawa untuk kita mati nanti. Sepatutnya kita bermati-matianlah pula mengumpul bekal yang akan dibawa mati, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, iaitu, dan barang siapa mengkehendaki kehidupan akhirat dan dia berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Surah Al-Isra ayat yang ke-19. Jika syurga dan segala nikmatnya sudah pasti, kita sudah meyakini dan beriman dengannya, jadi kenapa kita masih dilalaikan dengan dunia yang fana ini, ya, dunia yang hanyalah sementara. Malahan ia sebenarnya kita patut menjadikan sebagai singgahan. Singgahan sahaja di dalam kita melalui perjalanan yang jauh lebih panjang, iaitu menuju dunia alam akhirat yang kekal abadi, ya. Jika neraka itu dengan segala siksanya kita sudah pasti dan kita sudah yakin, kita sudah beriman dengannya, kenapa kita masih berani-berani saja membuat dosa, ya? Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, seorang hamba apabila dia mendapati bahawa puncak tujuan dari pahala adalah untuk melihat wajah Allah, ya, iaitu kita beriman semua ahli syurga kita akan melihat wajah Allah nanti di syurga, dan itu adalah nikmat tertinggi yang akan dinikmati oleh ahli-ahli syurga nanti, ya. Maka Imam mengatakan, jika seorang hamba apabila dia mendapati bahawa puncak tujuan dari pahala adalah untuk melihat wajah Allah, maka seluruh dunia sebenarnya tidak ada harganya lagi di sisinya. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Utsaimin rahimahullah, dan ianya sungguh benar, ya, jika kita memahami apakah hakikat sebenarnya, nikmat sebenarnya, nikmat yang besar di dalam syurga, iaitu dengan melihat wajah Allah, yang mana di dunia ini kita menyembah Allah tetapi kita tidak dapat melihat wajah Allah, sehinggalah nanti kita dimasukkan Allah ke dalam syurga Allah dengan rahmatnya. Alhamdulillah, ya. Maka mohonlah syurga dan mohonlah kita dijauhkan daripada azab neraka Allah. Dan hendaklah kita selalu berdoa, Ya Allah, jadikanlah dunia berada di tanganku dan jadikanlah akhirat itu berada di hatiku. Dan putuskanlah keinginanku atas dunia dengan kerinduan berjumpa denganmu. Jika penduduk dunia mata mereka lebih sejuk dengan dunia, maka sejukkanlah pandanganku dengan ibadah kepadamu. Ya, ini adalah yang coretan yang ditulis oleh Imam Al-Utsaimin, yang mana kita juga boleh mengambilnya sebagai menjadikan doa kita kepada Allah, ya.
Jadi marilah kita, menginsafi diri, siapakah kita yang sebenarnya, sama ada kita meletakkan dunia itu lebih berharga di hati kita berbanding dengan akhirat. Ya, siapa pun kita, mestilah kita selalu memohon hidayah Allah dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita sentiasa istiqamah dalam beribadat dan sentiasa meletakkan akhirat di hati sebagai matlamat utama. Semoga kita berjaya dan kekal, ya, kekal abadi. Itulah kebahagiaan yang mutlak, kejayaan yang sebenar-benarnya sehingga kita mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.